Okey, sebelum ni kita telah pelajari taburan persimpulan bagi mean sampel. Hari ini kita akan belajar tajuk taburan persimpulan bagi perkadaran sampel. Okey, apa beza kedua-dua jenis taburan ini? Secara ringkas, taburan persimpulan mean sampel biasanya melibatkan data yang boleh diukur. Contoh, berat, jarak, masa, pendapatan. Taburan persimpulan perkadaran sampel biasanya melibatkan item yang boleh dibilang. Contoh, bilangan pelajar yang menggunakan telefon jenis Samsung, bilangan mentor rosak di sebuah kilang, bilangan kemalangan maut di sebuah lebuh layar. Kita tengok apa itu taburan persimpulan perkadaran sampel. Okay. Simbol dia P topi. Kecil ni kita panggil topi. P topi. Okay. Contoh soalan. Kita tengok contoh soalan untuk kita faham apa itu taburan persimpulan perkadaran sampel. Okay. Kita ingin mengetahui berapa peratus pelajar di Malaysia yang memakai cermin mata. Adalah mustahil untuk kita mengumpul data setiap pelajar di seluruh Malaysia. Oleh itu, kita mengambil satu sampel yang terdiri daripada 600 orang untuk menentukan perkadaran sampel, iaitu P topi ni. Katakan 287 pelajar yang memakai cermin mata daripada 600 orang pelajar yang dipilih. Okay, daripada data ini, kita boleh mengira perkadaran sampel P topi menggunakan rumus berikut. Okay, perkadaran sampel adalah X bahagi N. Okay. P topi ni perkadaran sampel. X adalah bilangan berjaya. N saiz sampel. Jadi bilangan berjaya 287, saiz sampel 600. Jadi perkadaran sampel dia adalah 0.48. Ini bermaksud kita boleh jangkakan 48% daripada populasi iaitu pelajar di Malaysia memakai cermin mata. Daripada sampel yang kita ambil ni, kita buat andaian kepada populasi secara keseluruhan. Sebab kita nak kaji secara keseluruhan tak mampu melibatkan masa dan tenaga dan jumlah wang yang banyak. Jadi kita guna sampel. Okay, perlu diingatkan bilangan berjaya X ni bukan bermaksud berjaya seperti menang, lulus ujian atau perkara-perkara positif lain. Berjaya bermaksud item menunjukkan ciri yang ingin dikaji atau ciri yang ditanya dalam soalan. Okay, contohnya soalan tanya tentang bilangan pelajar gagal. Jadi X tu adalah bilangan pelajar gagal. Ataupun soalan tanya bilangan kecacatan mental yang dihasilkan. Jadi X tu adalah bilangan kecacatan. Okay, contoh pertama. Selama beberapa tahun yang lalu, didapati bahawa 15% daripada semua kemalangan di sebuah lebuh raya adalah kemalangan maut. Okay. Daripada 150 kemalangan yang berlaku, hitung mean dan variance bagi keadaran berlakunya kemalangan maut. Okay, jadi bila kita ada soalan berkaitan dengan taburan persimpulan atau taburan mean sekalipun, kita kena tahu maklumat mana yang maklumat populasi, yang mana maklumat sampel. Maklumat populasi biasanya ayat pertama tu, 15%. Jadi 15% tu adalah perkadaran populasi. Jadi kita perkadaran populasi 15% ataupun kita tukar kepada bentuk perpuluhan 0.15. Okay. Maklumat sampel, dia akan tanya mean perkadaran sampel ataupun dan juga variance perkadaran sampel. Mean perkadaran sampel simbol dia mu P topi. Variance perkadaran sampel sigma kuasa 2 P topi. Sigma kuasa 2 ni adalah simbol variance. Okay.
Okay. N kecil ni adalah saiz sampel. Kat sini saiz sampel 150. Jadi ini adalah maklumat sampel. Jadi 15% maklumat populasi. Okay. Jadi nilai min perkadaran sampel akan sama dengan perkadaran populasi. Okay. Jadi 0.15. Okay. Ini tak perlu kira. Kita ambil je daripada perkadaran populasi. Yang perlu kira ialah variance perkadaran sampel. Sigma kuasa 2 P/P ni variance perkadaran sampel. Kita guna formula P darab 1 tolak P bagi N. Jadi 0.15 darab 1 tolak 0.15 bagi 150. Jadi dia punya variance ialah 0.00085. Okay, contoh 2. Didapati 4% mentol yang dikeluarkan oleh sebuah kilang mengalami kecacatan. Jika satu sampel 100 biji mentol diberi Sarawak, tentukan taburan bagi perkadaran sampel. Okay. Ini adalah N kecil iaitu saiz sampel. Okay. Bilangan mentol yang dikeluarkan sebuah kilang tu banyak. Okay. Jadi kita nak kaji semua mengambil masa. Jadi kita ambil 100 biji mentol sebagai bahan rujukan nanti. Okay, kita kaji 100 biji mentol tu dalam satu tu berapa yang mengalami kecacatan. Jadi kita kena beza yang mana satu maklumat populasi, yang mana satu maklumat sampel. Okay. Okay, jadi populasi 4% ni maklumat populasi, iaitu perkadaran populasi. Itu nilai P. Okay, 4%. Atau tukar ke bentuk perpuluhan 0.04. Okay, sampel. Kita kena ambil min perkadaran sampel dengan variance perkadaran sampel. Okay, min perkadaran sampel, ambil nilai P. Sama dengan nilai P, itu 0.04. Variance perkadaran sampel, P darab 1 tolak P bagi N. Jadi 0.04 darab 1 tolak 0.04 bagi 100. Jawapannya 0.000384. Okay, jadi bila dia kata taburan perkadaran sampel, dia mesti ada simbol macam ombak tu. Jadi perkadaran sampel bertabur secara normal dengan nilai min perkadaran sampel dan variance perkadaran sampel. Okay. Min kita ambil nilai P, variance guna formula 1 tolak P per N. Jadi kita dah kira tadi. Perkadaran sampel berkaitan terus dengan N dengan nilai min 0.04 dan variance 0.000384. Okay, untuk soalan ni. Okay, contoh 2B. Soalan yang sama tadi. Cuma kita nak cari kebarangkalian bahawa lebih 5 biji mentol mengalami kecacatan. Okay. Perkadaran populasi nilai P sama dengan 0.04. Okay, min itu mu P/P ni sama dengan P sama dengan 0.04 juga. Okay, variance perkadaran sampel 0.00384. Kita cari tadi guna formula. Okay. Soalan nak cari kebarangkalian lebih 5 biji mentol mengalami kecacatan. Jadi kita tukarkan ayat ni ke bentuk simbol. Okay, kebarangkalian diwakili oleh huruf P. Okay. Perkadaran sampel lebih daripada 5 biji mentol. Tapi kita tak boleh buat 5. Sebab ini berkaitan dengan peratus ataupun perkadaran sampel. Bila melibatkan perkadaran sampel, kita perlu cari 5 daripada berapa? Daripada saiz sampel. 5 daripada 100. Jadi kebarangkalian perkadaran sampel lebih daripada 5/100. Okey, oleh kerana taburan ni kita ambil daripada taburan binomial ataupun taburan lain, kita perlu melakukan pembetulan keselanjaran. Pembetulan keselanjaran tu maksudnya kita tambah dengan 1/2n ataupun tolak 1/2n. Okay, kalau lebih daripada 5/100,
daripada nilai sini, kita tambah 1/2n. Okay. Jadi 51 tambah 1/2 darab 100. 100 tu saiz sampel. Okay, kita akan dapati perbedaan sampel lebih daripada 0.055. Okay, tapi kita tak boleh lagi gunakan sifir taburan normal untuk cari nilai ini sebab ini bukan taburan normal piawai. Kita mesti tukarkan nilai ini kepada taburan normal piawai dulu dengan menggunakan formula Z sama dengan X tolak mu per sisian piawai. Di mana X tu adalah P topi ni yang telah kita lakukan pembetulan keselanjaran. Ini P topi. Nilai ni 0.055. Mu P topi kita ambil 0.04. Okay, sigma P topi ataupun sisian piawai. Jadi kita cari variance. Kalau cari sisian piawai, kita punca kuasa 2 kan variance. Jadi Z lebih besar pada 0.055 tolak 0.04 bahagi punca kuasa 2 0.00384. Kan dapati Z lebih besar pada 0.765. Jadi kita boleh tekan kalkulator ataupun guna sifir taburan normal. Dia akan bagi jawapan 0.2221. Jadi maksudnya kebarangkalian lebih 5 biji mentol yang rosak daripada 100 yang kita pilih tu, satu mentol tu adalah 0.2221. Okay, seterusnya kita buat ujian persimpulan nombor 6A. Okay, soalan dia. Didapati 3% tayar yang dikeluarkan oleh sebuah kilang mengalami kecacatan. Jika satu sampel 100 biji tayar dipilih secara awak, tentukan taburan bagi perkadaran sampel. Jadi kita ada maklumat populasi dan maklumat sampel. Ayat pertama ni biasanya maklumat populasi iaitu perkadaran populasi. Okay, 0.03. 0.03 ni kita tukar daripada 3%, 3/100. Okay, sampel maklumat yang kita perlu dapatkan min perkadaran sampel, mu P topi sama dengan 0.03 dan variance perkadaran sampel. Nak cari variance perkadaran sampel kita guna formula P 1 tolak P per N. Okay, jadi 0.03 darab 1 tolak 0.03 bagi 100. Jadi variance 0.00291. Kita perlu cari nilai min dan variance sebab soalan menghendaki kita tentukan taburan. Okay, taburan perkadaran sampel. Jadi bila taburan perkadaran sampel, P topi ni perkadaran sampel bertabur secara normal dengan nilai min. Kita cari nilai min dan variance. Okay, jadi kita dah dapatkan tadi min dia 0.03 dan variance 0.00291. Okay, jadi bila soalan tanya taburan perkadaran sampel ataupun taburan lain, mesti ada kita beri jawapan dalam bentuk ni. Untuk ada simbol ombak ni dengan nilai dalam ni adalah min dan variance. Okey, ujian persimpulan nombor 6B. Okay, soalan yang sama. Okay, P dia 0.03. Min ni pun 0.03. Variance kita cari tadi 0.00291. Okay, soalan dia cari kebarangkalian bahawa lebih 4 biji tayar mengalami kecacatan. Okay, kita tukar ke bentuk simbol kebarangkalian diwakili dengan P kat dua kurungan ni kebarangkalian. P topi ni adalah perkadaran sampel. Okay, lebih pada 4%. Kita tak buat lebih pada 4 saja sebab ini adalah perkadaran sampel. Jadi mesti lebih pada 4 daripada 100 yang kita ambil. Okay,
Seterusnya sama kita lakukan keselanjaran, pembetulan keselanjaran. Okay, tambah 1/2 ini kita kenali sebagai pembetulan keselanjaran. Okay. Sebab ini daripada taburan lain. Okay. Taburan binomial, taburan Poisson ataupun taburan lain. Bila kita nak gunakan dalam perkadaran sampel, kita mesti melakukan pembetulan keselanjaran. Okay. Jadi 41 tambah 1/2 darab 100. Jadi sama dengan kebarangkalian kadar sampel yang kita akan cari yang lebih besar daripada 0.045. Okay, jadi ini bukan taburan nombor piawai lagi. Kita kena tukar dulu ke dalam bentuk taburan nombor piawai menggunakan formula Z sama dengan X tolak mu per sigma ataupun siang piawai. Jadi X tu adalah P to P lah. Yang ni nilai ni 0.045. Mu ni 0.03. Okey, sisihan piawai ataupun sigma P to P ni. Sisihan piawai ini variance. Jadi sisihan piawai punca kuasa 2 0.00291. Okey. Kita tukar ke bentuk nombor piawai yang ni. Jadi kita nak cari Z berbesar daripada 0.8792. Jadi bentuk piawai dah. Kita boleh tekan kalkulator ataupun rujuk sifir taburan normal akan bagi 0.1897. Maksudnya kebarangkalian kita nak dapat 4 biji mentol rosak daripada 100 untuk adalah 0.1897. Okey, kita beri sekali apa itu pembetulan keselanjaran. Okay. Apabila menggunakan kenormalan anggaran perkadaran sampel kepada taburan binomial, satu pembetulan keselanjaran tambah tolak 1/n perlu dilakukan mengikut panduan berikut. Okay, maksudnya asalnya kajian tu daripada taburan binomial. Kita nak tukar ke bentuk taburan normal. Jadi kita perlu lakukan keselanjaran dulu, pembetulan keselanjaran terlebih dahulu. Okey, kita tengok. Kalau nilai perkadaran sampel berbesar pada nilai yang ditanya dalam soalan tu, kita tambah 1/2n. N ni apa adalah saiz sampel. Macam tadi 100. Okey, kalau kurang, kita tolak. Okey. Kita senang ingat macam tu. Lebih kita tambah, kurang kita tolak. Okey, ada dua lagi. Kalau lebih ataupun sama dengan. Lebih ataupun sama dengan kita terbalik kepada yang ni. Jadi tolak. Okay. Kurang ataupun sama dengan kita terbalikkan daripada yang ni. Jadi tambah. Okay. Kita ingat dua ni. Kita ingat yang warna biru ni AB. Dan yang ni kita terbalikkan je. Dia gerhak yang asal tu. Okay. Lebih tambah. Lebih ataupun sama dengan tolak. Kurang tolak. Kurang ataupun sama dengan tambah. Itu pembetulan keselanjaran sebelum kita mencari nilai kebarangkalian menggunakan sifir taburan normal ataupun kalkulator. Contoh 6B tadi. Kita nak cari kebarangkalian perkadaran sampel lebih daripada 41. Jadi kalau lebih, pembetulan keselanjaran dia lebih, kita tambah 1/n.